Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Bagaimana setelah bukan sini cuti tempat lain yang cuti. Siapa bersama dengan saya Ustaz Muslim pada pagi ini? Silakan untuk saya lihat teman-teman kita yang bersama dengan kita. Kita ada Kak Suliati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Suliati. Kak Som, Assalamualaikum Ustazah, Ustaz Muslim dan teman-teman semua. Semoga sihat dan ceria selalu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Som. Ada Kak Zahara. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Zahara. Kak Zah juga, moga Ustazah bertambah sihat insyaAllah. Amin insyaAllah. Ramai dengan kita. Cik Salimah juga. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan sihat ya Cik Salimah. Sekejap ya bagi saya. Lupa nak on ya. Sekejap. Bagi saya letak dulu ni dekat sini. Nanti kejap. Sekejap ya. Okey, kita ada siapa? Kak Fauzia. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, tidak lupa admin Masjid Al-Muttaqin serta sahabat-sahabat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, panjang betul. Mudah-mudahan berada dalam sihat walafiat hendaknya. Amin insya-Allah. Terima kasih Kak Fauzia atas doanya. Kita ada Kak Farida juga dengan kita. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kak Siti, Assalamualaikum warahmatullahi. Nice to see you again Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ada je, tidak ada ke mana-mana. Di sini sahaja. Assalamualaikum Ustazah. Semoga sihat-sihat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Johara, amin. Alhamdulillah. Ustazah sihat. Alhamdulillah. Kak Aisyah, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Alhamdulillah Ustazah dah sihat. Alhamdulillah. Belum sihat sepenuhnya lah ya. Masih lagi dalam pemulihan. Okey boleh. Masih lagi dalam keadaan untuk memulihkan lah. Tapi kalau kita tak mulakan kuliah, apa hal ya jemaah? Mengamuk jemaah saya ni. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Kak Siti. Itulah ya Kak Siti, color coordination curtains dengan tudung. Itulah ya. Tudung langsir mak saya ni. Betul-betul kebetulan sama dengan tudung saya ya. Alhamdulillah lah. Boleh lah tu ya. Yang penting Ustazah okey tak hari ni? Lighting okey? Saya harap okey lah ya, sebab walaupun suasana kita tak sama sebagaimana kebiasaannya, cantik background Ustazah hari ni. Alhamdulillah. Ada juga kepelbagaian ya pada background saya pada hari ini. Okey jemaah muslimah yang saya kasihi, sebagaimana biasanya sila letakkan di ruangan komen. Kita akan sambung di hadis yang keberapa dan muka surat yang keberapa. Dipersilakan letakkan di ruangan situ, nanti Ustaz Muslim akan paparkan jawapan-jawapan diberikan oleh muslimah-muslimah yang saya kasihi semuanya. Dipersilakan. Ada? Semuanya jelas dari Yishun. Alhamdulillah. Yishun ya jauh. Kak Fauzia. Hadis ke-45, 405. Saya rasa hari ini ramai orang yang akan salah memberikan jawapan. Ramai orang akan salah memberikan jawapan pada hari ini. Cawan pun cawan Vitagen tak apa. Kalau kabut. Bismillah. Hadis 45 muka surat 405. Okey, Kak Som kata apa? Hadis 45 muka surat 405 Ustazah. Macam okeylah tak apalah, jangan ditebak. Jangan ditebak apa yang salah lah ya. Tak baik pula saya ni tanya kan, padahal saya sendiri tahu jawapannya tak mungkin yang itu. Kerana begini ya jemaah muslimah yang saya kasihi, kita ada hadis yang keempat
hadis yang ke-46. Tetapi saya mengambil keputusanlah untuk kita skip lah ya perbincangan hadis 45 dan 46. Kita pada pagi ini kita akan terus masuk pada perbincangan hadis kita yang ke-47. Okey, kita akan terus masuk kepada hadis kita yang ke-47. Tak apa, biarkan saja hadis 45 dan 46 itu kerana perbincangannya agak complicated sedikit kalau saya nak masukkan untuk audience saya di Masjid Al-Muttaqin ini tak berapa sesuai. Bukan saya kata maknanya banyak benda yang perlu saya tekankan lah ya daripada sudut isu-isu yang pelbagai. Jadi masa kita pun tidak berapa mengizinkan. Jadi tak mengapalah kita skip saja hadis kita yang ke-45 dan 46. Pada pagi ini kita akan terus ya masuk pada perbincangan hadis kita yang ke-47 bertajuk tercelanya banyak makan. Okey. Harap tidak ada yang berkecil hati dengan perbincangan pada pagi ini. Kita sama-sama ya melapangkan dada kita untuk mendengar perbincangan-perbincangan yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan motivasi yang kuat untuk beramal dengan setiap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi ini kita akan masuk pada muka surat di muka surat 415, okey. Betul, Kak Som berikan jawapan di situ. Muka surat kita yang ke-415. Pada hadis yang ke-47 ya, bertajuk tercelanya banyak makan. Ataupun dengan bahasa yang lebih lembut lagi lah ya muslimah, saya nak ubah ya tajuk ini, kita letakkan ia adab pemakanan lah dalam agama Islam ataupun sunnah ketika kita makan, dan apakah saranan Nabi SAW bagi kita ni sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin menjunjung sunnah Nabi SAW, mengaplikasikan ni cara pemakanan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Okey, baik muslimah, kita baca terlebih dahulu hadis yang terdapat di bab kita ataupun yang terdapat di muka surat kita di muka surat 415 di sini. Okey, hadis yang ke-47. Hadis yang ke-47 pada pagi ini ialah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an. Jadi beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW. Maknanya hadis ini beliau dengar dari Nabi SAW. Sekejap ya, video saya lagging ke tidak? Saya tanya. Saya tengok macam lagging. Sila berikan feedback, muslimah. Saya tengok video saya macam lagging. Okay, seriously? Ustaz Muslim lagging kan? Tidak, lagging ni, nampak tak tangan saya? Betul ke tak lagging? Tangan saya nampak ni. Sedikit lama-lama jadi bukit. Okay, kalau betul ada lag sedikit, yes, betul ada lag sedikit. Tapi kalau dia dahsyat sangat ya, laggingnya, beritahu saya ya dengan cepat, jadi kita boleh ubah cara presentasi kita pada pagi ini. Baik, seterusnya begini ya muslimah, kita baca terlebih dahulu hadis kita pada pagi ini. Lapar tak tengok slide saya? Dia rasa kelaparan tak? Baik, kita baca terlebih dahulu hadisnya. Ustaz Muslim, saya rasa kita macam mana, nak tukar ke tak? Saya rasa macam lag teruk lah. Tak apa, baca dulu hadis ni. Lepas baca nanti kita tengok lagi macam mana. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadisnya. Hadis ini adalah hadis daripada seorang sahabat Nabi bernama Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an.
Jadi beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Ya, apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Nabi SAW berpesan, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin bihasbi bni adama ukulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafsi. Maksudnya, tidaklah seorang anak Adam memenuhi satu tempat yang lebih teruk dari memenuhi perutnya. Maksudnya makan. Ya, kita makan pada satu tempat, kita penuhkan tempat itu dengan satu keadaan yang dahsyat, keadaan yang teruk, ialah pada tempat yang kita panggil sebagai perut kita ni lah. Ya, ini kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di sini sebagai peringatan untuk kita bersama. Nabi kata, cukuplah bagi anak Adam makanan yang boleh menegakkan tulang belakangnya. Cukup kita ini manusia bila kita makan makanan yang boleh menegakkan tulang sulbi kita, iaitu tulang belakang kita. Yang mana Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, fa in kana la mahala. Jadi kalaupun kita nak makan lebih, nak makan lebih di sini maksudnya jika boleh lebih dari itu, maknanya kalau kita boleh makan lebih daripada itu, di sini Nabi SAW mengingatkan kepada kita, fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafsi. Hendaklah dia berhati-hati ketika dia makan itu, yang mana sepertiga ia peruntukkan perutnya ini untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiga untuk dia bernafas. Ya, untuk nafasnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, status hadis ini adalah sahih. Okey, saya mengambil keputusan kita tukarlah ya Ustaz Muslim pada StreamYard kita punya ni presentation, sebab tak cantik lah saya tengok bibir saya tak sama sebagaimana yang saya terangkan di sini. Sebentar ya jemaah, sebentar.
Okey, kita lihat di sini ya. Tadi Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa tidaklah ada tempat yang lebih buruk ya untuk dipenuhi oleh seorang anak Adam ini melainkanlah pada perutnya. Jadi Nabi juga ingatkan di dalam hadis ini, apabila kita ni nak makan, biarlah makan dalam keadaan yang bersederhana, iaitu yang boleh menegakkan tulang belakang kita. Kemudian di sini Nabi juga ingatkan, kalaupun kita ada makanan yang lebih ni lah ya, kita nak makan, maka perhatikan cara pemakanan ini, biarlah sepertiga perut kita dikhususkan untuk makan, sepertiga dikhususkan untuk minuman dan sepertiga lagi dikhususkan untuk kita bernafas. Baik, kita terus ya pergi kepada perbincangan hadis ini, iaitu syarah hadisnya. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau menjelaskan di sini bahawa berkenaan dengan hadis ini, ia merangkumi asas-asas kesihatan. Ya, ada dasar kesihatan, ada dia punya prinsip kesihatan yang terkandung di dalam hadis ini. Yang mana kalau kita rujuk pada muka surat kita yang ke-415, ada riwayat dari bahawa Ibn Abi Masawi, dia adalah seorang tabib, seorang doktor yang masyhur lah pada masa itu, yang mana dia ketika dia membaca hadis ini, dia kata begini, dia kata kalau seandainya manusia ni menjadikan hadis ini sebagai panduan, kita dalam hidup kita perihal pemakanannya, bila kita jadikan hadis ini sebagai panduan dalam kehidupan kita, maka selamatlah manusia itu dari penyakit. Ini pendapatlah daripada beliau, yang mana dia juga mengatakan orang kalau ikut kepada semua kita ni manusia, ikut kepada apa yang Nabi SAW sebutkan itu, dia kata begini, berhentilah operasi hospital. Makna hospital ni dah tak ada fungsi. Dan kedai-kedai farmasi, maknanya kedai-kedai obat ni, farmasi ni semua tak ada, tutup kerana orang tidak berpenyakit. Ini pendapat dia lah ya. Dan dia kata ini kerana punca penyakit kebiasaannya ialah dari kekenyangan. Jadi kita ni kalau terlampau kenyang, maknanya kita terlampau, maaf ya saya ucap perkataan terlampau banyak makan, ianya boleh menjejaskan kesihatan kita. Betul ke tidak? Saya tanya. Setuju ke tidak? Kita kalau banyak makan, ia boleh menjejaskan kesihatan kita. Siapa setuju? Letakkan di ruangan komen. Saya setuju, Ustazah. Letakkan begitu di ruangan komen. Setuju ke tidak? Kita kalau banyak makan, ianya boleh menjejaskan kesihatan kita. Ke tak setuju? Taklah Ustazah. Kita banyak makan tak ada apa-apa pun, okey je kita. Okey ke kita? Betul Ustazah memudaratkan. Setuju. Banyak jawapan di situ. Setuju. Kak Zahra setuju. Okey. Kak Siti Sabaria setuju. Kak Zah juga setuju. Ustaz Muslim setuju. Ya. Okey, banyak. Semua setuju. Ya, saya setuju. Kenapa setuju tu? Kenapa setuju? Kak Sugiyarti kata setuju sangat-sangat. Sabar. Ustaz Muslim, saya tak tahu nak baca mana satu. Okey. Kenapa setuju? Betul setuju. Okeylah, kenapa setujunya tu? Ia boleh memudaratkan kesihatan kita. Dapat banyak penyakit. Sakit perut. Ada yang kata sakit perut. Betul, sakit perut. Kak Zahra kata sakit perut. Oh, sakit perut je ya. Tapi kebiasaannya kalau kita ni, kalau dilihat daripada sudut saintifik, kedoktoran juga, kalau kita ni tidak mengawal pemakanan kita, dia boleh memudaratkan lah kolesterol tinggi, darah tinggi, kencing manis, adalah lemak yang banyak. Di situ menyebabkan banyaklah mudaratnya. Nanti jadi malas. Kak Sugiyarti kata itu boleh juga. Tidak dinafikan ya, itu juga boleh berlaku kepada kita. Jadi macam-macam penyakit yang datang. Betul. Kadang-kadang kita pun tahu kan memang bila kita banyak makan ni macam-macam penyakit yang datang. Tapi kita banyak makan juga. Kita tak stop makan juga. Kita makan tak berhenti-berhenti. Sekejap saya ni dah ni pula.
buat malas nak ibadah. Macam-macam penyakit yang datang. Itulah ya, macam-macam penyakit yang datang. Susah nak cakap. Begitulah keadaannya. Baik, kita lihat je di sini Muslimah berkenaan dengan manfaat menyedikitkan makanan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Saya tertukar Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebab ada mengajar dua kitab daripada pengarang kedua-duanya. Jadi ini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Okay. Ada beberapa keadaan yang beliau jelaskan kepada kita berkenaan dengan manfaat apabila seseorang dia menyedikitkan makanan. Kita tak kata tak makan ya di sini, tetapi menyedikitkan makanan. Dia tak berapa banyak lah makan dia. So kita lihat di sini dia jelaskan kepada kita ada dua manfaat. Satu manfaat bagi badan, kedua manfaat bagi hati kita. Bila kita lihat sudut manfaat bagi badan, di sini beliau ya menukil pendapat dari Al-Harith bin Kalada yang merupakan seorang tabib tabib orang Arab lah di sini. Dia kata bahawa bila orang sedikit makan, diet adalah pokok dari obat. Maksudnya bila kita ni menyedikitkan makanan kita ya, ia merupakan obat bagi badan seseorang. Tetapi bila kita mengisi bila kita mengisi perut berlebihan, ia adalah punca kepada penyakit yang ada pada seseorang. Maaf saya tersilap mengeja di situ, bukan menisu Ada perkataan menisu, tidak ada perkataan menisu. Tak seksi. Janganlah cakap gitu, segan saya nak baca di situ. Jadi di sini mengisi perut berlebihan adalah punca penyakit. Selagi boleh makan, selagi itulah kita makan. Kadang-kadang orang begitu kan, selagi makanan tu tak habis, lagi itulah kita makan. Betul lah, ada orang kata Ustazah tak baik membazir. Mungkin ada orang kata begitu, tak baik kita membazirkan. Ada makanan makanlah banyak-banyak ni semua sayang, tak ada orang makan. Tapi kita perlu lihat daripada sudut kesihatan juga. Jangan sampai kerana kita sayangkan satu makanan yang banyak kan, ia memudaratkan kesihatan kita pula. Sebab semua orang ada diet, ada cara pemakanan yang tersendiri. Saya juga ada cara pemakanan saya yang tersendiri. Ya, jadi kita perlu menghormati cara pemakanan seseorang. Okay, ada orang dia tak makan daging contohnya. Ada orang dia cuma makan nasi sehari sekali. Ada orang dia tak makan malam. Ada orang dia tak makan manis-manis sangat. Macam saya tak makan berapa manis sangat walaupun saya suka. Saya suka makan kek, saya suka makan yang manis-manis tetapi dengan kadar yang sekadarnya lah tak berapa banyak. Jadi kalau makanan ni ada cerewet sikit lah, saya tak semua makanan saya boleh makan begitu. So sebab apa kita perlu jaga, setiap orang memiliki cara pemakanan yang berbeza kerana apa? Badan kita masing-masing. Cara pemakanan kita berbeza kenapa? Sebab badan kita tak sama. Semua orang ada cara dia makan dan semua orang ada apa yang dia boleh makan dan tidak boleh makan. Jadi kita tak boleh paksa orang makan kan. Saya ingat dulu masa saya, kalau kita lah dulu kuliah-kuliah fizikal kan, kadang-kadang orang kalau ada ceramah malam ataupun forum malam kan, selalunya masjid ni akan hidangkan makanan kan. Mereka akan hidangkan makanan. Jadi saya ni agak sedikit keberatan lah untuk makan ya, sebab dah malam. Jadi kadang-kadang habis forum jam 10, betul tak? 9.30. Jadi saya tak berapa nak makan pada waktu itu. Kadang-kadang kesian orang yang menyediakan makanan. Jadi selalunya kebiasaannya sebelum saya menghadiri ni kan, kadang-kadang mereka tanya, Ustazah makan apa? So saya kata tak perlu siapkan saya makanan. Sebab apa? Saya tak makan malam. Jadi kebiasaannya saya makan pukul 6, pukul 7 dah sudah. Malam tu kurang-kurangnya bagi saya air saja. Kalau sikit-sikit pun mungkin kuih 1-2, itu pun dah okey dah. Tak perlu makan nasi biryani. Kadang-kadang begitu. Kita memahamilah niat orang meraihkan tetamu, tapi kita perlu juga memahami cara pemakanan seseorang. Okay, tak sama dengan orang lain. Jadi tak semua orang sama. So kita pun kadang-kadang kita menerima tetamu, janganlah kita kecil hati kan. Kadang-kadang mungkin orang datang rumah kita dah masak penat-penat. Kemudian orang tu tak boleh nak makan apa yang kita masak. Jangan pula kita ni rasa
kecil hati ataupun kita rasa kenapa tak makan, tak sedap ke saya masak. Bukan begitu keadaannya. Kadang-kadang ada orang dia tak boleh makan udang, contoh betul tak? Ada orang tak boleh makan udang. Jadi kita perlu memahami, mungkin kalau dia makan alergik dan sebagainya boleh menyebabkan menjejaskan kesihatan dia. So di sini kita perlu saling meraihkan dan saling menghormati cara pemakanan seseorang. Kerana satunya badan kita semua berbeza. Cara pemakanan kita berbeza. Dan semua orang ada cara untuk dia menjaga kesihatan diri mereka. Dan di sini kalaulah seseorang itu dia menjaga badan dia dengan menyedikitkan makanan, itu adalah sebagaimana sunnah yang ditunjukkan dalam hadis Nabi SAW. Cara pemakanan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Dan menurut kepada di sini kepada Al-Harith ibn Kaladah itu sendiri, kalau seseorang dia itu mengisi perutnya dengan berlebihan, itu boleh menjadi punca penyakit bagi diri dia. Dan juga di dalam agama kita melihat pemakanan yang sedikit ia juga memberikan manfaat bagi hati kita, bagi jiwa kita. Dan di sini kalau kita rujuk di muka surat 416 di situ Muslimah, sila lihat di perenggan kita yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat di situ pada subtopik kita manfaat menyedikitkan makanan. Sila rujuk di perenggan kita yang keempat. Di situ Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dia jelaskan kepada kita apakah manfaat menyedikitkan makanan ini bagi jiwa kita, bagi hati kita. Dan di sini apa kata beliau, dia kata sedangkan manfaat-manfaatnya bagi hati dan kebaikannya adalah bahawa sedikit makan itu memastikan hati menjadi lembut. Ia menyebabkan hati kita ni mudah tersentuh. Ini penyebablah hati yang lembut. Dan juga kita boleh kuat memahami. Kuat memahami ni maksudnya ialah kita mudah untuk memahami ilmu, kita mudah untuk memahami situasi dan keadaan. Ini penyebablah kepada kelembutan jiwa dan diri menjadi luruh. Itu dia kata tidak ngotot dengan kebatilan. Maksudnya diri menjadi luruh ini ialah dia kalau dia ada melakukan kesilapan ataupun dia tersilap dan mungkin ada orang yang menegur ataupun dia sendiri yang sedar, dalam situasi yang begini dia lebih mudah untuk meninggalkan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ini maksudnya menjadi luruh hati dia. Dan juga di sini dinyatakan kepada kita hawa nafsu dan sifat pemarah menjadi melemah. Jadi kita tak mudah mengikut kepada hawa nafsu kita. Dan kalau kita ni banyak ataupun mudah marah di situ ia akan menyebabkan rasa marah kita ni mudah dapat dikawal. Kerana begini dikatakan sedangkan orang yang banyak makan sedangkan banyak makan memastikan kebalikan dari itu. Kerana kalau kita ni ada banyak makan dia akan terbalik. Hati kita jadi keras, susah nak faham, kemudian kita ni banyak ikut kepada hawa nafsu, mudah marah, kemudian diri ni kalau ada buat banyak kesilapan, Imam Ibn Rajab kata apa? Dia akan sukar untuk tinggalkan, sukar untuk mendengar nasihat. Jadi ini manfaat bagi sudut kita panggil kejiwaan kita lah Muslimah untuk hati kita. Sebab kita pun nak jaga hati kita ini. Bagi saya ia bukan sahaja memudaratkan dari sudut hati yang inilah, tetapi hati daripada sudut kesihatan juga mungkin boleh memudaratkan lah. So kita sama-sama lah nak jaga apa yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita. Dan di sini Muslimah kita lihat ada pelbagai pendapat yang dikemukakan kepada kita yang telah dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali bagi menguatkan statement-statement ini, kenyataan-kenyataan ini berkenaan dengan manfaat-manfaat yang telah beliau kemukakan di situ. Dan di sini antaranya boleh kita lihat di situ Al-Hasan rahimahullah dia berkata, wahai manusia, makanlah untuk sepertiga dari perutmu, minumlah untuk sepertiganya dan biarkan sepertiga perutmu tetap kosong untuk bernafas agar engkau boleh berfikir.
Kita kalau dah senak sangat ya perut kita ni muslimah, memang susah nak tarik nafas. Itu saya lah ya. Saya begitu. Saya tak boleh makan banyak sebab nanti susah nak mengajar, susah nak baca kitab, susah, perut tak sedap. Dia banyak benda yang sukar untuk saya, sebab tu pemakanan perlu dijaga. Ya, kita nak mengajar pun agak berat sedikit lah ya. Mungkin badan dah berat, perut dah sakit ya, senak. Jadi susah nak bernafas. Pernafasan tu agak kurang baik ketika kita nak mengajar. Nampak kan kadang orang tanya, Ustazah mengajar ni macam senafas ya. Nampak macam senafas je Ustazah mengajar ya kan. Dia cakap straight je. Taklah, saya cakap pun ada nada kan. Tetapi kenapa dia boleh sedemikian? Kerana kita jaga pemakanan supaya nafas kita ni mantap ya ketika kita nak menyampaikan, ketika kita nak menyebutkan satu perkataan. Jadi dia boleh nafasnya panjang. Kalau tak nanti cakap ya muslimah, penat saya tak nafas saya tercengah-cengah penat. Dia tak begitu kan? Kita nampak cergas ketika dia menjelaskan. So di sini nampak orang yang dia jaga pemakanan tu kan, ada yang dia peruntukkan untuk dia bernafas ketika dia bercakap, ketika dia nak menjalankan aktiviti-aktivitinya yang lain. Maknanya tidaklah diperuntukkan kehidupannya seluruhnya untuk dia makan. Okey, tak seluruhnya untuk dia makan, tetapi ada diri dia itu diperuntukkan untuk perkara-perkara yang lain. Yang lebih penting di sinilah untuk kita bernafas tadi, pernafasan kita. Baik, seterusnya di sini ya, ada juga pendapat yang nukil daripada Muhammad ibn Wasi' rahimahullah. Apa kata beliau tentang isu pemakanan di sini? Dia kata begini, siapa yang sedikit makannya, dia akan faham dan memahamkan orang lain. Nampak ya? Dia boleh mudah faham dan dia boleh fahamkan orang lain, pemikirannya bersih, hatinya lembut, dan sebaliknya orang yang banyak makan akan membuat pemiliknya merasa berat untuk melakukan banyak hal yang diinginkannya. Banyak hal yang diinginkannya. So dia jadi penyakit untuk diri dia. Kan duduk je makan lah, malas nak buat, makan je. Saya tak nafikan ada orang, kita nampak, ya maaf ya kalau saya sebutkan begini, bila dia sedih je makan banyak. Ya, ada begitu, saya kalau sedih makan banyak sampai saya berat badannya, naik badannya kan. Dia duduk je, dia tak nak buat apa-apa perkara. Dia ikutkan perasaan dia makan je. Kan, makan keropok, makan aiskrim, makanlah semua kan, duduk tengok TV, makan. Tak apalah, tak nak buat apa-apalah sebab nak turutkan perasaan sedih ni. Minum air soda, minum Pepsi, minum Coca-Cola, semua makan. Sampai kan dia dah tak boleh nak bangun sebab badannya dah berat. Okay, ada orang yang begitu kerana dia ada masalah emosi. Okay, kita faham tentang hal yang sedemikian. Tetapi di sini muslimah, ya ingat sebagai seorang yang beriman kepada Allah, banyakkan istighfar. Ya, banyakkan istighfar, banyakkan ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat bahawa badan yang kita ada ini dia bukan hanya Allah berikan untuk kita isi dengan makanan. Tetapi badan yang kita ada yang Allah kurniakan, ia adalah amanah yang Allah berikan untuk beribadah. Jadi bila kita tahu diri kita ni adalah untuk beribadah kepada Allah, bila kita nak makan tu kita akan fikirlah, ya walaupun kita sedih macam mana sekalipun kan, walaupun kita ni orang kata putus cinta sampai 10 kali dia tetaplah kita nak jaga ni kan diri kita ni supaya ia tidak menjejaskan ibadah kita. Sebab tu di sini Nabi ingatkan kepada kita, makan yang sekadarnya. Sepertiga untuk makanan kita, sepertiga untuk minuman kita, sepertiga untuk kita bernafas kerana badan kita perlu diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian kita lihat di sini. Ada juga pendapat yang dinukilkan kepada kita dari Amr ibn Qais rahimahullah, yang mana beliau berkata, hindarilah banyak makan kerana hal itu boleh menyebabkan kerasnya hati. Ini banyak di kalangan ulama yang mengingatkan kepada kita, jangan banyak makan kerana hati kita boleh jadi keras apabila seseorang itu dia banyak makan. Dan saya tertariklah dengan satu pendapat yang dikemukakan oleh Ibrahim ibn Adham yang dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali juga di dalam kitabnya ini. Kalau kita rujuk muslimah di muka surat kita yang ke-417 di situ kita dapati ada pendapat daripada Ibrahim ibn Adham rahimahullah yang mana beliau mengatakan begini, siapa yang mengekang perutnya
dia pasti boleh mengendalikan agamanya. Agamanya, saya tersilap daripada sudut Taipan di situ, dia pasti boleh mengendalikan agamanya. Siapa yang menguasai rasa laparnya, dia pasti memiliki akhlak yang baik. Nampak ya? Minta maaf banyak kesilapan daripada sudut Taipan di sini. Siapa yang menguasai rasa laparnya, dia pasti memiliki akhlak yang baik. Sesungguhnya maksiat kepada Allah sangatlah jauh dari orang yang rasa lapar. Justru ia dekat dengan orang yang kenyang. Ini nasihat daripada Ibrahim Ibn Adham di sini. Kenyang itu mematikan hati kerana darinya muncul rasa senang, gembira dan ketawa. Betul tak? Kita kalau kenyang, kita pun sambil pegang perut kita, aduh kenyang, happynya saya makan hari ni. Kita makan apa hari ni? Tak tahulah ya, saya malas nak sebut, nanti buat lapar. Kita makan apa hari ni? Kenyang sampai perut pegang. Perut dah kenyang, tak boleh lagi dah. Macam itu ya keadaannya kan. Melampau tak akting lah. perut kenyang dah, susahnya nak bernafas, dah gelak-gelak sambil makan, sambil ketawa, huha-huha kan. Kita tak ingat ia menyebabkan kita lalai. Kita terlampau gembira. Keadaan-keadaan yang begini, Ibrahim Ibn Adham mengingatkan kepada kita. Ia boleh mendekatkan kita kepada kemaksiatan. Kenapa? Kerana kita dalam keadaan yang lalai. Kita lupa ada orang yang mungkin kekurangan daripada sudut makanan. Mungkin daripada kekenyangan itu, ia menyebabkan pembaziran yang berlaku. Menyebabkan pembaziran yang berlaku, yang akhirnya kita tak kisahlah. Kadang ada orang begitu. Kita tak kata semua orang, tetapi ada orang yang begitu. Seboleh kalau satu meja tak penuh, dia tak puas hati, dia nak penuhkan juga satu meja ni, padahal tak ramai orang yang nak makan. Beza kalau ramai orang nak makan, kalau dia confirm ini boleh habis ni, so tak mengapalah. Tapi selagi meja dia tak penuh kan, selagi tu kalau boleh satu hari nak masak sampai 5-6 lauk, padahal dalam rumah taklah ramai orang, akhirnya esok lauk tu dibuang. Sebab apa? Basi dan sebagainya. So kita kalau boleh nak mengelakkan keadaan-keadaan yang begini. Jadi ini nasihat daripada Ibrahim Ibn Adham rahimahullah. Jaga perut ini, kalau kita dapat jaga perut kita, kita dapat kuasai, kita dapat mengendalikan agama kita. Kita dapat memiliki akhlak yang mulia. Ketika kita ini dalam keadaan yang dapat mengawal keadaan-keadaan yang sedemikian. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Ada dalam hadis ini sebenarnya mengajarkan kita tentang adab pemakanan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua perkara yang boleh kita pelajari daripada hadis yang kita baca di bab kita yang ke-47. Pertama, bila kita bacakan hadis ini tadi, Nabi SAW ingin mengingatkan kepada kita supaya bila kita makan, biarlah sekadarnya untuk kita mendapatkan tenaga. Sebab itu tadi Nabi kata apa? Cukuplah anak Adam itu dia makan bagi tujuan untuk menegakkan tulang sulbinya, itu tulang belakangnya. Maksudnya apa? Untuk dia mendapatkan tenaga ketika dia makan tu tadi. Ini sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah juga. Hadis ini ada dalam kitab kita Muslimah di muka surat 417, di situ di perenggan kita yang ketiga. Nabi SAW telah menganjurkan untuk menyedikitkan makan dalam hadis Al-Miqdam itu tadi, iaitu ada sebuah riwayat yang lain. Nabi kata apa? Hasbu bani Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi anak cucu Adam bila dia, ataupun cukuplah bagi perut anak Adam ini adalah beberapa suapan yang hanya dapat menegakkan tulang belakangnya. Maksudnya apa? Ialah bila kita makan ni, pastikan ia adalah untuk kita mendapatkan tenaga. Sebab kalau sikit makan pun tapi dia tak cukup makan, masalah juga. Macam saya juga. Okay, kalau kita makan sedikit tapi dia tak mencukupi untuk badan saya, maknanya kita perlukan ikut kepada pekerjaan masing-masing. Okay, kadang-kadang ada orang dia kerjanya banyak yang dia perlukan makan yang banyak bagi tenaga dia. Sebab kalau dia tak
makan yang mencukupi, ia boleh menjejaskan pekerjaannya, ibadahnya terutamanya. Jadi ia perlukan tenaga. So di sini Nabi kata apa? Cukup. Kalaulah dia makan dengan kadar yang begini, ia boleh menegakkan tulang sulbinya atau memberikan tenaga bagi diri dia, alhamdulillah. Itu saja cukup untuk diri dia. Jangan berlebihan. Itu sebagaimana pada hadis kita yang kedua di sini. Ya, pada poin kita yang kedua, adab makan kita yang kedua, yang mana Nabi ingatkan kepada kita jangan sampai ia berlebihan. Iaitu orang mukmin makan dengan satu usus. Okay, kita makan, kita ada satu perut, satu usus. Itulah yang kita makan. Bukan kita makan yang berlebih-lebihan untuk tak apalah ni saya makan untuk kawan saya. Saya makan untuk kawan saya yang duduk sebelah blok. Saya makan, maknanya kita makan untuk perut ramai orang. Bukan begitu keadaan kita ni orang yang beriman. Orang yang beriman dia makan untuk perut dia sahaja. Okey, begitu keadaannya. Yang mana Nabi ingatkan kepada kita, sedangkan orang yang tidak beriman di sini, mereka makan dengan 7 usus, iaitu 7 perut. Padahal dia cuma ada satu perut, tetapi dia makan untuk banyak. So dalam keadaan yang begini, ya, hati-hati kita ya muslimah, supaya kita ikut cara pemakanan yang menepati syariat. Kerana apa? Bila kita berlebih-lebihan, di situ mungkin kita mengikut cara pemakanan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang sedemikian. Tetapi kebiasaannya saya lihat di sini, orang yang tidak beriman tu lebih jaga makan daripada kita. Betul tak? Jangan marah saya cakap gitu. Tapi betul, ya, itu yang kita nampak sekarang ini. Mereka kadang-kadang lebih jaga pemakanan. Mereka ni orang yang mempraktikkan sunnah itu daripada kita. Sayanglah ya, sebenarnya ini adalah apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Sebab itu di sini, di dalam kitab kita kan ada, kalau rujuk di bawah sekali, di muka surat 417. Di situ ada sebuah hadis yang Nabi ingatkan kepada kita tentang portion makanan. Okey, tentang portion makanan itu, makanan yang untuk gini untuk berapa orang, yang ini untuk berapa orang. Nabi ajar kita bagaimana kita ni nak makan dengan pemakanan yang sihat, pemakanan yang baik. Cara pemakanan yang tidak berlebihan, tidak membazir dan sekadarnya untuk tenaga kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini bukan sahaja diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ia diriwayatkan oleh pelbagai imam hadis lah ya. Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini. Yang mana Nabi ingatkan kepada kita, ta'amul wahidi yakfil ithnain. Okay, ta'amul wahidi yakfil ithnain. Maksudnya apa? Makanan satu orang, okay, saya letak satu mangkuk di sini, sebenarnya ia cukup untuk 2 orang. Makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Okay, maknanya satu mangkuk sepiring ataupun sepinggan itu dia cukup untuk 2 orang makan. Sedemikian. Kemudian Nabi juga ingatkan kepada kita, wa ta'amul ithnain yakfi thalatha. Makan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Jadi kita ada 2 mangkuk mi di sini ataupun sepinggan nasi ke apa, sebenarnya itu cukup untuk 3 orang makan. Kemudian Nabi juga ada sebutkan, kalau makanan untuk 3 orang di sini, sebenarnya ia cukup untuk 4 orang. Kadang-kadang ya, saya nak kata gini, kita order untuk 4 orang makan kan, tapi dia tak habis, betul tak? Dia tak habis. Kita order makanan untuk 4 orang makan sebab kita kita 4 orang untuk 4 orang lah. Kita fikir begitu kan. Tapi ada makanan yang tak habis. Yang menyebabkan kadang-kadang kawan kita dia terpaksa makan untuk kita. Kan, betul tak? Menyebabkan kawan kita terpaksa makan untuk kita. So betul lah apa yang Nabi SAW sebutkan di sini. Kita kalau nak order makanan, kita kalau nak makan ni kan, pastikan kalau boleh kita buat begini, kita order, boleh share tak? Mungkin ada kawan kita dia tak boleh share. Kalau saya memang kena share. Seriously saya kata, kalau saya rasa sepinggan ni saya takut order makan sebab saya bimbang dia tak habis. Jadi kalau boleh, saya kata, tapi kadang-kadang kawan kita dia ada dia punya keinginan kan, dia ada yang dia nak makan
tak baik pula ya. Cuma itulah saya pastikan jugalah ya seboleh mana saya habiskan makanan itu. Tapi kebiasaannya kawan saya akan tanya saya, boleh habis tak ni? Kawan saya tanya, ni nak order boleh habis ke tak? Selalu tanya begitu pada saya kan. Saya kata cubalah, kalau tak habis makan kan boleh. Tak apalah, dia pun makan. Nanti dia makan. So bila dia order untuk bahagian dia, dia akan order makanan yang mana tidak berat untuk dia. Jadi kebiasaan teman-teman saya faham bila saya nak keluar makan ni begitu cara pemakanan saya. Jadi mereka akan order makanan yang lebih light, lebih ringan. Jadi kalau saya tak habis, mereka boleh makanlah makanan saya sedemikian. So sebenarnya begitulah sebenarnya apa yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Supaya ini cara pemakanan yang begini, cara order makanan yang begini dia sebenarnya ataupun cara kita menyediakan makanan yang begini, ia sebenarnya membantu kita mengelakkan pembaziran, membantu kita untuk menjaga pemakanan dan membantu kita untuk tidak mengeluarkan duit yang berlebihan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ya, kalau boleh kita ada 4 orang, kita orderlah untuk 3. Untuk 3 makanan tu lah kan, supaya dia habis. Percaya cakap saya. Cuba buat begitu bila keluar ramai-ramai kan. Kita ada 4 orang, okay, tak apalah kita order untuk 3 ni 3 set je tak yang 4. Yang lepas tu share. InsyaAllah licin. Tapi kalau order kan makanan betul-betul untuk 4 orang, dia kebiasaannya ada yang tak habis. Ada yang kadang-kadang kita bukan 4 tu saja, nanti kita order aiskrim lagi, kita order side dish lagi kan, macam-macam kita order. Betul tak? Akhirnya makanan tu sayang tak apalah, biarlah. Tinggal 2 ketul ayam, tinggal aiskrim semangkuk tu kan tak makan lagi kan. Masya Allah. Benda begini sebolehnya kita elakkan. Dan Nabi SAW sudah berikan kepada kita dengan panduan tersebut. Okey? Baik. Jadi hadis ini, walaupun saya tak letak hadisnya di sini, tetapi hadisnya terdapat dalam kitab kita di muka surat 417 di situ. Boleh dilihat, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari. Baik Muslimah, di sini saya nak tutup hadis kita, perbincangan hadis kita di sini dengan satu peringatan daripada Nabi SAW. Nabi SAW ada mengingatkan kepada kita tentang generasi yang terbaik yang ada pada zaman Nabi SAW. Nabi kata, khairukum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Khairukum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah generasi aku. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Bising tak saya tanya dulu? Bising ke tidak? Boleh saya dapatkan feedback? Kita pula yang terganggu di sini. Okey, ada 3 generasi yang alhamdulillah, saya rasa suara tu tak masuklah dekat mic saya. Baik, ada 3 generasi yang terbaik yang Nabi SAW sebutkan, iaitu khairukum qarni, iaitu zaman Nabi, summal ladzina yalunahum, kemudian yang mengikuti itu zaman sahabat, summal ladzina yalunahum, kemudian zaman tabi'in. Ini 3 generasi yang Nabi kata adalah yang terbaik. Thumma yaji, kemudian setelah 3 generasi ini datang satu keadaan yang mana generasi demi generasi yang seterusnya akan ada banyak kekacauan, akan ada banyak kebobrokan akhlaknya, akan ada banyak masalah daripada sudut sosialnya di situ. Dan di sini Nabi SAW kata apa? Thumma yaji'u qaumun yanziruna wala yafuna. Thumma yaji'u qaumun yanziruna wala yafuna. Kemudian datang satu kaum yang mereka bernazar namun tidak mereka penuhi. Mereka ada
nazar tapi mereka tidak penuhi. Ini generasi yang setelahnya berlaku sedemikian. Kemudian wa yakhununa wa la yu'tamanuna. Kemudian mereka ini tidak memenuhi, namun tidak mereka penuhi. Mereka berkhianat dan tidak dipercayai. Ada ramai orang pada generasi yang setelah itu melakukan pengkhianatan dan tidak mendapat kepercayaan daripada orang ramai. Ya, ada banyak, tak kira daripada apa jua golongan. Orang miskin pun ada yang berkhianat, daripada golongan yang kaya berkhianat. Orang agamawan juga ada yang melakukan pengkhianatan. Mereka, orang yang biasa-biasa pun melakukan pengkhianatan. Jadi pengkhianatan itu ada banyak berlaku di sekitar kita dan menjadi satu keadaan yang mana susah kita nak percaya orang yang ada di sekitar kita. Menyebabkan kita terpaksa berhati-hati dalam banyak keadaan. Kemudian Nabi juga ingatkan kepada kita, wa yashhaduna wa la yustashhadun. Dan ada ramai orang yang bersaksi, mereka ni menjadi saksi padahal tidak diminta menjadi saksi. Ataupun ya, ada juga riwayat yang lain mengatakan bahawa mereka ini di kalangan orang yang mana tidak menyaksikan peristiwa itu, tapi mereka masuk court, ya, mereka ni masuk mahkamah untuk menjadi saksi. Maknanya mereka jadi saksi yang palsu. Ini berlaku pada zaman kita. Dan terakhir juga Nabi sebutkan di sini, wa yadhharu fihi musiman. Dan zahir pada tubuh mereka itu kegemukan. Maksud kegemukan ini ialah kerana mereka banyak makan. Okey, kerana mereka banyak makan. Jadi di sini Nabi SAW ingatkan, ya, maknanya bila masuk kepada generasi yang setelah itu. Tadi ada tiga kan, ada tiga generations yang Nabi SAW sebutkan. Zaman Nabi, zaman sahabat dan zaman tabi'in. Setelah itu akan muncul banyak masalah. Walaupun kita tak nafikan pada zaman Nabi pun ada masalah, zaman sahabat ada masalah, zaman tabi'in juga ada masalah. Tetapi masalahnya lebih berleluasa setelah ketiga-tiga generasi ini. Jadi kita dapati pada masa itu akan banyak berlaku masalah sosial dan juga Nabi sebutkan di sini ialah bila berlakunya kita akan nampak ada ramai orang yang memiliki masalah daripada sudut tubuh badannya kan di situ, kegemukan. Dan di sini maksud kegemukan ni banyak makan lah ya, banyak makan. Dan di sini Imam Al-Qurtubi ketika dia menyebutkan tentang hadis ini ataupun ketika dia menjelaskan tentang hadis ini, dia ada kata beginilah, hadis ini adalah celaan ya bagi orang yang memiliki lemak yang banyak ni lah ya, kerana disebutkan gemuk yang bukan bawaan dan disebabkan banyak makan. Sebab di sini Imam Al-Qurtubi dia berikan dengan dua keadaan. Ada orang yang kita faham dia memang bawaan. Bawaan tu maksudnya memang kadang-kadang dia memang tak banyak makan. Tapi kerana memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan badan dia besar. Okay, badan dia besar dan memang begitu. Memang keturunannya gitu. Maaf ya saya sebut begini, memang keturunannya badannya besar-besar. Badannya memang nampak macam gemuk gitu kan. Tetapi bukan kerana dia banyak makan. Namun yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, ialah apabila orang itu dia ni gemuk kerana dia banyak makan. Dia tak jaga makan. Ya, okey, dia tak jaga makan. Yang mana dia kata disebabkan banyak makan, minum, suka lepak-lepak, berfoya-foya, terlebih rehat dan terlalu mengikut hawa nafsu. Ini yang kita panggil sebagai celaan. Ya, bukan memang orang yang memang badan dia besar. Sebab saya ramai ya jumpa orang yang memang badan dia besar. Yang selalu orang kata gemuk apa, tetapi sebenarnya dia tak banyak makan. Kita tak nafikan tentang hal itu. Tapi kerana memang badan dia saiz dia sedemikian. Okay, so jangan salah faham ya dalam hadis ni nanti semua nampak orang badan besar je kita kata kau ni dapat celaan Nabi. Tak boleh kata sedemikian. Kena lihat juga keadaan dia bagaimana. Dan untuk konteks hadis ini bukan yang Nabi maksudkan bagi mereka yang badannya memang besar, memang gitu tak boleh nak buat apa. Ada orang begitu, memang dah gitu dah badan dia, memang dia tak boleh nak buat apa dah. Kan dia makan sikit pun badan dia tak turun. Okay? Memang dia begitu keadaan dia. Ada orang yang begitu, kita tak nafikan. Namun celaan yang terdapat di dalam hadis ini
Yang Nabi ingatkan di sini ialah bagi mereka yang banyak makan, banyak minum, hidupnya lepak-lepak saja. Bila lepak je makan ya. Okey, kemudian berfoya-foya, dia macam banyak sangat rehat, tak tahu nak buat apa. Bila dalam keadaan tak tahu nak buat apa tu, masak banyak-banyak, makan banyak-banyak. Okey, keadaannya begitu. Dan ini, okey, dikatakan ia adalah hamba bagi dirinya sendiri. Orang yang begini, yang banyak makan, banyak minum, banyak lepak, berfoya-foya, Imam Al-Qurtubi kata apa? Dia kata, orang yang begini fahuwa abdu nafsihi la abdu rabbihi. Dia adalah hamba bagi diri dia sendiri kerana apa? Dia banyak ikut kepada kata hati dia. Nak makan, macam tu kan. Minum, tidur. Begitu keadaan dia. Ini maksud yang dimaksudkan dalam hadis ini. Jadi dia bukan hamba kepada Rabbnya. Kata Imam Al-Qurtubi. Dia bukan hamba kepada Tuhannya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita supaya jaga tubuh badan kita ini, jaga pemakanan, ikut apa yang Nabi SAW sarankan supaya ia tidak menjejaskan kesihatan kita. Tapi kalau kita ikut kata hati kita, semua benda yang kita ingin makan kita ikut, inginlah nak makan ini, semua. Saya nak makan ni 3 pinggan. Okey, ikut kata hati kita, kita makan 3 pinggan. Sebenarnya tak salah ya kalau kita ni ikut apa yang kita ikut rasa nak makan lah, boleh saja. Kalau rasa nak makan pancake sebagaimana yang ada di slide saya ini, masya-Allah, lapar ya bila tengok. Kalau rasa makan pancake okey saja, tapi janganlah sampai sekehendak hatinya, betul tak? Satu hari makan pancake. Satu hari sebanyak-banyaknya sampai 5-6 pinggan sampai dah tak boleh nak bernyawa dah tu kan. Tak bolehlah begitu. Yang ini pancake-nya letak flavor coklat, yang ini letak strawberry, yang ini letak raspberry, yang ini letak madu, yang ini letak itu, yang ini caramel, macam-macam, ini letak krim. Semua kita makan. Tak boleh semikian. Mak di sini boleh sahaja seseorang itu dia mengikut apa yang dia inginkan. Dia sebut makanan, tetapi ia perlu dikawal. Kerana kita ni ada Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Jangan sampai kita mengikut kepada hawa nafsu kita sehingga kita lupa bahawa diri kita merupakan amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, yang perlu kita jaga, yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kenapa kita perlu jaga makan? Kenapa kita ni tidak boleh mengikut apa yang kita rasa tentang makanan ini? Ya, sehingga ia menjejaskan kesihatan kita, ia menjejaskan tubuh badan kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita berada di atas muka bumi ini ialah untuk beribadah kepada Dia. Dan seandainya keadaan kita itu tadi yang mengikut kepada kata hati kita, nafsu kita tentang makanan sehingga menyebabkan kita ini lalai, memandang rendah kepada orang lain. Sebab kadang-kadang kita rasa, aku makan kat tempat gini hebat aku ni, kau ada rasa dapat makan, kau tak dapat makan macam gini, aku je orang yang dapat makan makanan yang hebat-hebat begini. Kadang-kadang ada orang begitu muslimah. Jadi bila kita ni mengawal cara pemakanan kita, dan kita mengawal keadaan diri kita ini, insya-Allah kita dapat mengawal hati kita tadi kan, kita dapat mengawal keadaan diri kita supaya ia berada pada landasan yang betul sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW itu tadi. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa. Macam mana, ada apa-apa soalan daripada jemaah? Sila letakkan di ruangan komen jika ada. Minta maaf ya jika ada kekurangan-kekurangan pada pagi ini yang tak dapat dielakkan. Pancake sekeping tu cukuplah ya. Ada orang tak cukup Kak Zahra. Yang nak makan 3 pancake-nya, mesti banyak-banyak. Yang penting di sini ya, ikut kepada tubuh badan masing-masing. Kerana mungkin cara pemakanan saya tak sama dengan cara pemakanan Ustaz Muslim. Betul tak? Badan kita berbeza kan. Kalau dia makan cara makan dia tak boleh bangun nanti. Saya memang begitu. So kita tak boleh setiap orang memiliki cara pemakanan yang berbeza, tetapi ikut kadar sebagaimana yang Nabi SAW anjurkan itu tadi. Ada apa-apa soalan? Tidak ada ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah ilmunya, sama-sama.
Kak Zah di situ. Alhamdulillah, jazakillah khairah Ustazah, syafakillah Ustazah. Ya, insyaAllah. Terima kasih Ustazah atas ilmunya. Terima kasih, Alhamdulillah. Makan supaya bertenaga untuk beribadah, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Begitu ya. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu keadaannya, cara pemakanan kita. Okay, syukran Ustazah atas perkongsian ilmu yang bermanfaat. Jazakillahu khairah wa iyyak Kak Som. Okay, insyaAllah. Thank you very much. Thank you so much Ustaz Muslim for this FB Live. Ustaz Muslim pun dapat. Thank you so much. Cik. Betul lah, kalau tak ada Ustaz Muslim, tak ada saya di hadapan ini. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas perkongsian ilmu juga, admin Masjid Al-Muttaqin dan semua. Okay, Alhamdulillah. Baik Muslimah, saya rasa tidak ada soalan di sini. Terima kasih di atas perhatiannya. Saya ucapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dan merahmati ilmu ya yang kita peroleh, dan bagi saya yang paling penting ialah kita dapat mengamalkan ya setiap apa yang telah kita bincangkan pada pagi ini. Dan saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan di masa yang sama, di tempat yang sama. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.